Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan anugerah kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, serta Allah kurniakan kepada kita nikmat hidup ini. Mudah-mudahan hidup yang Allah berikan kepada kita hari ini menjadi satu amal saleh kita. Bukannya hidup yang Allah kurniakan kepada kita menjadikan kita melakukan perkara yang telah kita lakukan seperti mana puluhan tahun yang dulu, iaitu jadual kehidupan kita dengan kita berpagi-pagi kita mencari rezeki, malam kita gunakan untuk istirahat dan beberapa aktiviti kehidupan. Tetapi kehidupan ini dan kesempatan umur kita tak dapat untuk kita menjadi hamba Allah yang saleh, untuk terus mengumpulkan akan amalan-amalan kebaikan. Ditakuti dalam keadaan kita alpa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, menemui Allah. Kita tidak tahu masa bila Allah akan memanggil kita. Inilah hikmahnya, kematian itu dirahsiakan oleh Allah. Hikmahnya, kiamat itu dirahsiakan oleh Allah. Maka orang yang bijak dan orang yang berakal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang sentiasa berhati-hati dalam perkara ini. Lalu dia menjadikan segala umurnya dan segala waktu yang dia ada, dia gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa yang sedikit ini saya mengingatkan diri saya khususnya berkenaan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi bertanya kepada sahabat, "Kaifa asbahtum?" Faqalu asbahna mu'minina billah. Wa ma alamatu imanikum? Qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal rakha wa narda bil qada'i. Rasulullah bertanya kepada sahabat, bagaimana tentang keadaan kamu pada pagi ini? Kaifa asbahtum, kata Nabi. Faqalu asbahna mu'minina billah. Pagi ini, kata sahabat, kami masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Wa ma alamatu imanikum? Apakah alamat iman kamu? Lalu sahabat berkata, qalu nasbiru 'alal bala. Kami sabar atas bala.
Kami sabar atas balak kata sahabah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita tentang sabar ini, tuan-tuan. Ada golongan sabar ini dipecahkan kepada beberapa perkara. Sabar pada melaksanakan kebaikan. Kerana untuk masuk syurga Allah ini susah. Kita dapat Islam mudah, tuan-tuan. Kita dilahirkan daripada mak dan ayah yang Islam, terus kita Islam. Mak ayah kita pergi ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, dan daftarkan kita sebagai seorang Islam. Sahabat dulu nak mendapatkan Islam ini susah. Sayyidina Bilal bin Rabah badannya luka-luka untuk dapatkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salman Al-Farisi mencari Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bertemu sendiri dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat keluarga Yasir, Sumayyah dan anak-anaknya dibunuh, didera sehingga mati untuk mempertahankan Islam itu sendiri. Kita tidak melalui apa-apa kesusahan. Seolah-olah, tuan-tuan, kita mendapat harta Islam ini daripada seorang ayah dan ibu yang kaya. Seorang anak yang ayah dan ibunya kaya, lalu dia tidak berapa tahu ingin menilai harta kekayaan itu. Tetapi seorang yang daripada ia miskin, apabila dikurniakan kekayaan harta, lalu dia akan merasakan harta yang ada di sekelilingnya itu hasil daripada kesusahannya dulu. Begitulah jika kita ingin misalkan tentang agama ini. Sahabat, dia mendapat agama daripada kesusahan dengan mujahadah yang besar. Lalu mereka mempertahankan agama ini dengan sebenar-benarnya. Kita perlu ingat, tuan-tuan, kerana zaman ini zaman yang Nabi nyatakan kepada kita, la yatruku minal Islam illa ismuhu. Tidak tinggal daripada Islam itu hanya namanya. Dan zaman inilah yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman akan diangkat sedikit demi sedikit dalam hati orang mukmin itu. Zaman penapisan. Sebab itu, tuan-tuan, besok apabila berlakunya qiyamah, tidak ada tinggalnya langsung seorang yang beriman dalam dunia ini, lalu dikiamahkan oleh Allah. Dan penapisan yang pertama seawalnya berlaku adalah ketika zahirnya Al-Mahdi itu. Ketika Imam Al-Mahdi membunuh sekalian orang-orang kafir, munafik dan musyrikin pada ketika itu. Cumanya kita perlu bertanya kepada diri kita, semasa kelak zahirnya Al-Mahdi itu, siapakah aku pada penilaian Al-Mahdi? Siapakah aku pada penilaian seorang yang membela Islam pada waktu itu? Dan ketika itu kita mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang Al-Mahdi ini, tuan-tuan. Saat itu apabila orang kafir berselindung di balik pokok-pokok dan batu, maka pokok-pokok dan batu ini mengatakan, di sinilah ada orang kafir, wahai Al-Mahdi dan tenteranya. Apakah pada ketika itu, tuan-tuan, ketika kita berada di tepi batu-batu dan pokok, mereka mengatakan, wahai Al-Mahdi, di sinilah berselindungnya orang kafir. Apakah kita tidak terkejut pada saat itu? Yang mana kita ini tidak diiktiraf sebagai orang mukmin. Kita yakin dengan Allah daripada sudut ibadah, daripada sudut muamalah, daripada sudut munakahah,
daripada sudut jinayah, daripada sudut takdir, apakah kita yakin semuanya ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala? Ataupun kita termasuk dalam golongan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din? Apakah engkau beriman pada setengah kitab dan engkau kufur pada setengah kitab? Apakah kita cuma yakin bahawa ibadah ini saja daripada Allah, perkara-perkara yang lain bukan daripada Allah, bukan daripada takdir Allah, perkara yang berlaku sekalian yang berada di sekeliling kita ini bukan dari takdir Allah, ini dari itu, dari ini, dari ini dan dari ini? Pada syaraknya memanglah tiap-tiap sesuatu mempunyai sebab, tetapi orang beriman dia sendiri akan membalikkan segala perkara itu kepada Allah. Kerana rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah. Inilah tuan-tuan yang perlu kita ambil berat tentang akidah diri kita sendiri. Yang kedua, kata ulama, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kenapa kita perlu sabar? Sebab buat jahat itu dorongannya cukup kuat, tuan-tuan. Tidak seperti berbuat baik. Buat baik ini halangannya cukup besar. Saya membagi satu contoh yang paling mudah. Orang boleh semayang maghrib, tuan-tuan, secara berjamaah. Tetapi tak semua orang dalam satu masjid yang semayang maghrib berjamaah boleh bangun untuk salat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Orang boleh melakukan semayang subuh berjamaah, tetapi tak semua orang yang semayang subuh berjamaah itu boleh melakukan salat sunat sebelum subuh dan salat fajar. Orang boleh, tuan-tuan, melakukan perkara yang wajib kerana mereka mengatakan, jika aku tidak melaksanakan perkara yang wajib ini, aku masuk neraka. Dia takut untuk meninggalkan salat yang wajib, tetapi dia tidak takut untuk meninggalkan perintah larangan yang wajib daripada Allah. Dia tidak meninggalkan salat, dia tidak meninggalkan puasa, tapi dia masih lagi besar diri, kibir, sum'ah, ghibah. Ghibah ini membuka aib orang lain, hasad, buruk sangka sesama Islam. Walhal perkara ini wajib ditinggalkan. Bukan kita melaksanakan perkara yang wajib disuruh, tetapi kita mesti juga melaksanakan perkara yang wajib disuruh tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah-kuliah saya selalu ingatkan, iblis ini satu makhluk yang kuat ibadah daripada kita. Dia telah pun berada di dalam syurga Allah. Dia dah lama sujud dengan Allah. Tetapi apabila timbul dalam diri dia perasaan sombong dia, sebab itu dia tidak mahu sujud kepada Nabi Allah Adam AS, bukan disebabkan Nabi Adam ini seorang manusia biasa, tetapi kenapa perlu aku sujud kepada Sayyidina Adam walhal dia baru diciptakan oleh Allah dan dia dicipta dari tanah? Aku lebih dahulu makhluk yang hampir dengan Allah. Aku lebih dulu orang yang sujud dengan Allah. Nabi Adam tak buat apa-apa pun, tak ada buat apa-apa pun, baru dijadikan oleh Allah, tiba-tiba dilantik sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Maka dengan kesombongan amalannya, perbuatannya, lalu dia mengatakan, aku lebih baik daripada Sayyidina Adam, wa ada khairum minhu. Denganlah dia ibadat, tetapi dia tak boleh membuang kesombongannya. Begitu juga dengan Abdullah bin Ubay. Dia semayang sama-sama Nabi, belakang Nabi. Dia duduk dalam majlis Nabi. Dia bersama-sama dengan sahabat Nabi. Tetapi hatinya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia percaya Allah, tetapi dia membenci akan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membenci akan tubuh itu, membenci langsung tubuh insan yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, adakah kita pernah berfikir, apakah dan siapakah aku pada pandangan Allah? Apakah seluruh perintah, kejahatan dan kemaksiatan yang diperintahkan oleh Allah disuruh tinggal, kita telah tinggalkan? Ataupun kita masih lagi mengekalkan akan dosa-dosa kecil, sehingga kan kita layak dipanggil oleh Allah sebagai fasikun. Orang fasik ini, tuan-tuan, adalah orang yang mengekalkan dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil, maka dia tergolong dalam golongan orang fasik. Apakah kita ini masih lagi dipanggil oleh Allah sebagai fasik? Maka orang fasik ini setiap minggu Allah bagi tahu kita melalui surah As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Maka orang yang sabar, tuan-tuan, dengan meninggalkan segala larangan Allah, inilah sebagai tandanya iman kepada Allah. Tidak mungkin orang yang beriman, orang yang percaya dengan hari akhirat, dia sanggup untuk masuk neraka Allah. Orang yang percaya dengan neraka Allah, dia sanggup masuk neraka Allah. Orang yang percaya dengan syurga Allah, tetapi dia tidak mahu masuk dalam jannah Allah. Tuan-tuan, itu yang saya katakan, orang boleh semayang fardu isyak berjamaah, tetapi tidak semua orang boleh melaksanakan salat sunat ba'da isyak, tuan-tuan. Walhal Nabi janjikan kepada kita satu janji yang cukup besar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang salat sunat ba'da isyak 4 rakaat, apa kata Nabi? Menyamai seperti mana orang yang ibadat pada malam Lailatul Qadar. Tetapi tuan-tuan, habuan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita biarkan sebegitu saja. Lalu kita kata, saya dah umrah tiap-tiap tahun, saya haji dah 7 kali. Buat apa saya nak ambil ibadat yang menyamai dengan malam Lailatul Qadar? Semalam saya berkuliah di satu masjid berhampiran dengan Uniza. Saya bertanya dengan sekalian jamaah, siapa yang berani di dalam masjid ini menyatakan daripada 1 Januari 2021 dia tidak melakukan mengumpat dalam tahun ini, daripada 1 Januari 2021 sehingga sekarang dia tidak mengumpat? Siapa yang berani dan yakin boleh mengatakan, saya tidak mengumpat, tidak buka aib orang, tak pernah cerita pun jahat orang daripada 1 Januari 2021 sehingga sekarang? Jika kita boleh yakin, tuan-tuan, bermakna amal saleh kita masih ada. Tetapi jika mana kita sendiri pun tidak yakin, kita pernah dengar aib orang yang dicerita oleh sahabat kita, ataupun kita sendiri yang menceritakan aib orang lain dan keburukan orang lain, Rasulullah telah menjanjikan kepada kita perkara yang sama. Amal saleh kita daripada umur 15 tahun sehinggalah hari yang kita membuka aib orang lain dan mengatakan kejahatan orang lain, semuanya diberikan kepada orang itu, orang yang kita buka aib dan ceritakan keburukannya. Segala maksiat dia, jahat-jahat dia diberikan kepada kita. Itu jika 1 orang, tuan-tuan. Jika 10 orang maksiat 10 orang ini diberikan kepada kita. Dan jika amal soleh kita telah tidak ada,
untuk diberikan kepada orang yang kita bukan tersebut, maka pada ketika itulah tempat kita memang telah ada nama di pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita fikirkan, tuan-tuan. Hidup dalam dunia sekejap, habis-habis 80 tahun kita mati. Sakit dalam dunia, habis-habis 15 tahun kita akan mati. Tapi tak sakit mana pun, tuan-tuan. Sakit darah tinggi tak sakit mana. Sakit kencing manis tak sakit mana. Sakit gaut tak sakit mana. Sakit stroke tak sakit mana. Tetapi sakitnya azab Allah dalam neraka Allah tidak boleh digambarkan. Sehingga Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis apabila dikhabarkan oleh Jibril kepada Sayyidina Rasul tentang azab neraka yang menimpa akan umatnya. Rasulullah menangis dan terus menangis. Tetapi kita yang telah mendapat ihsan dari tangisan Sayyidina Rasul, kita masih lagi mampu ketawa berbuat maksiat. Kita masih lagi mampu ketawa berbuat kejahatan dan larangan-larangan Allah. Yang ketiganya, sabar adalah di dalam menerima bala Allah, ujian daripada Allah. Orang yang sabar ini, tuan-tuan, sifatnya dia akan kembali kepada Allah. 2 tahun ini, tuan-tuan, kita menerima bala Allah, kita menerima ujian daripada Allah. Apa yang kita buat? Apakah dalam masa 2 tahun ini kita bertambah dekat dengan Allah, ataupun dalam masa 2 tahun ini kehidupan kita cuma bertukar daripada kehidupan yang normal, daripada kehidupan pandemik, terus bertukar kepada kehidupan endemik, ataupun kehidupan kita bertambah hampir dengan Allah, sehingga kan kita berharap dan terus berharap rahmat Allah. Kita terus dekat dan terus dekat dengan Allah, sehingga kan dalam masa 2 tahun ini kita mampu menghabiskan selawat ratusan ribu, suratul ikhlas ratusan ribu, tahlil ratusan ribu, tasbih ratusan ribu, kerana Allah memberikan kita ruang masa yang cukup banyak. Tetapi apa yang kita buat dan apakah faedah daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita? Jika sebelum bala ini berlaku begitulah kehidupan kita, dan selepas dan ketika bala ini berlaku begitu juga keadaan kita, kita masuk dalam golongan yang disebut oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang kedua, sahabat memberitahu kepada Rasulullah tentang alamat iman, lalu mereka mengatakan wa nashkulu ala rakha, kami bersyukur atas nikmat dan kelapangan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tanda iman kami sentiasa bersyukur atas nikmat dan kelapangan. Orang yang, tuan-tuan, bersyukur dengan nikmat yang ada, lalu segala nikmat yang ada pada dia, dia takut untuk meletakkan nikmat itu kepada kemaksiatan dan kejahatan. Nikmat yang paling hampir dengan kita, tuan-tuan, tubuh badan kita. Kita ada mata, kita buat apa, tuan-tuan? Kita ada telinga, hari ini kita buat apa? Dan apa yang kita dengar? Dan apa kebaikan yang telah kita buat melalui anggota telinga yang dianugerahkan oleh Allah? Berapa banyak kalimah tasbih yang kita dengar? Berapa banyak kalimah-kalimah tayyibah yang kita dengar? Ataupun hari ini telinga kita cuma mendengar lagu-lagu ataupun cerita-cerita hal keduniaan. Telinga kita tidak mendengar kalam-kalam Allah. Tuan-tuan, mulut kita apa yang kita buat hari ini? Apakah kita bercerita tentang hal dunia yang sama yang kita ulang-ulang selama 70 tahun? Mulut kita bercakap, berkata-kata pada perkara yang sama kita ulang selama puluhan tahun.
Kita tak gunakan mulut kita untuk membaca zikrullah. Kita rasa kita orang baik, kita rasa amal saleh kita banyak, kita rasa yang kita besok dalam kubur senang. Kubur kita luas, kubur kita bercahaya, kubur kita terang. Dan kita rasa juga sebab kita ada duit. Besok kalau aku mati, duit yang ada, lalu aku boleh upah orang untuk baca Quran. Tuan-tuan, kalaulah dengan kekayaan itu boleh menjamin kita untuk kita masuk syurga Allah, nescaya ramailah orang kaya yang duduk di dalam jannah Allah. Jika kekayaan itu boleh menjamin seseorang untuk masuk syurga Allah, ramai orang kaya yang boleh masuk syurga Allah. Mereka guna duit mereka untuk upah orang. Tapi tidak tuan-tuan, tidak tuan-tuan. Hatta sehinggakan Nabi sebut di dalam hadis, ramai orang kaya yang masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini zaman yang disebut oleh Rasulullah, orang kaya yang sombong, orang fakir yang tidak redha, ulama-ulama di kalangan ulama-ulama yang jahat. Tuan-tuan, orang yang pertama besok dipanggil oleh Allah di kalangan ahli ilmi. Apa yang kamu buat? Apa yang kamu cakap dalam dunia dulu, kamu buat tak? Betul ke kamu buat? Kamu bercakap dalam dunia ini betul ke kerana Allah dan Rasul? Tuan-tuan, kita boleh tipu seluruh manusia dalam dunia, tetapi kita tidak boleh menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang ada pada kita ini tuan-tuan, sepatutnya kita menjadi bertambah baik. Semakin kita mengaji, semakin kita bertambah jadi orang saleh. Tetapi apabila kita lihat di sekeliling kita, kenapa semakin kita mengaji, kita dikelilingi oleh orang-orang jahat. Dalam satu masjid kita masih bergaduh disebabkan perselisihan pandangan. Kita bergaduh sesama kita, walhal sepatutnya kita ahli ilmi. Kita semakin baik kerana kita disebutkan, dibagi tahu ilmu itu cahaya. Orang yang penuh dengan cahaya kenapa semakin jahat? Sepatutnya orang yang penuh dengan cahaya semakin baik. Rupanya ilmu yang ada pada kita tidak boleh menjadikan kita sebagai orang saleh. Kerana apa yang disebut oleh Rasulullah tentang hadis Al-Quran, Al-Quran hujjatun laka wa alaika, kata Nabi. Ilmu ni dia boleh jadi pensyafaat, penolong, dan dia juga boleh menjadi laknat atas kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu meninggalkan maksiat? Bersyukur kepada Allah, meninggalkan maksiat. Apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhulli ma'siyati ila izzi ta'ah aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang meninggalkan hinanya kemaksiatan, maka dia akan menuju kepada kemuliaan ketaatan. Siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat, maka Allah akan muliakannya. Siapa yang masih lagi melakukan maksiat, tak nak tinggalkan maksiat, maka dia tidak dapat kemuliaan daripada Allah. Ini janji Allah tuan-tuan. Ini janji Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Rasul adalah janji Allah. Janji Sayyidina Rasul adalah janji Allah. Kenapa saya katakan begitu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi katakan kepada kita adalah wahyu Allah.
bukan daripada hawa nafsu Nabi, suka-suka Nabi, Nabi nak cakap. Sebab itu, orang yang Allah muliakan dia, dengan dia meninggalkan kemaksiatan, lalu Allah muliakannya. Berusahalah tuan-tuan, meninggalkan jahat-jahat. Saya semayang, tapi saya masih jahat. Saya semayang, saya masih mengumpat. Apakah orang yang mengumpat ini baik? Saya semayang, saya masih bergaduh sesama saudari Islam saya. Apakah saya masih orang baik? Saya semayang, tapi saya masih hasad. Saya masih memutuskan silaturahim. Saya masih sayang dunia saya. Saya masih tamak. Saya masih melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih lagi dalam keburukan, kejahatan, maksiat pada sisi Allah. Apa kemuliaan yang Allah kurniakan kepada mereka ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan memberikan kepada mereka ini kecukupan tanpa harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan cukupkan keperluan hidupnya tanpa harta. Manusia dia pegang bila harta banyak, mudah. Tetapi sebenarnya tidak pada Allah. Bukan harta yang banyak mencukupkan, tuan-tuan. Allah pesan kepada kita dalam ayat, semua orang, kalau kita pergi kedai-kedai, terpampang ayat ini, tuan-tuan. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan kepada dia akan jalan kelepasan, mudah urusan. Kemudian Allah janjikan kepada dia rezeki min haitsu la yahtasib. Jika dia perlukan harta itu, Allah kurniakan. Dia perlukan harta itu, Allah kurniakan. Kenapa, tuan-tuan, mereka ini dicukupkan oleh Allah tanpa harta? Hatinya ada ifah. Ifah inilah, tuan-tuan, ifah ini iaitu cukup, rasa cukup. Sebab itu, tuan-tuan, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa tentang cinta? Al-mahabbah asasul ma'rifah, Nabi kata. Cinta ini asas ma'rifah. Orang yang makin kenal Allah, dia makin akan sayang Allah. Kenapa kita sayang harta, sayang duit? Sebab kita kenal duit. Kenapa kita sayang makhluk? Sebab kita kenal makhluk. Kenapa kita tak sayang yang memberi duit, yang memberi harta? Kenapa kita tidak sayang yang menjadikan makhluk itu? Kita sayang cucu kita, tuan-tuan. Tapi kenapa kita tidak lebih menyayangi zat yang mengurniakan kepada kita cucu? Ada orang yang berkahwin tak ada anak, dan ada orang yang tak merasa ada cucu. Lalu Allah kurniakan kepada dia. Tetapi kita silap, kita lebih menyayangi dan mencintai anugerah Allah daripada Allah yang telah menganugerahkan anugerah tersebut. Inilah kesilapan pandang. Sebab itu, apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul, wal-'iffatu alamatul yaqin. Orang yang diberikan rasa tanpa harta ini, kata Nabi, adalah daripada alamat dia yakin dengan Allah. Macam mana dia boleh yakin dengan Allah? Dia tak bergantung selain daripada Allah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Orang yang bersih tawakalnya kepada Allah, Allah akan cukupkan. Sebab itu, kenapa dia ada sifat ifah, rasa cukup dikurniakan oleh Allah? Sebab dia yakin Allah takkan bohong. Kenapa dia yakin? Sebab kita dah belajar ilmu tauhid. Allah bersifat maha kaya, istighna,
Tuan-tuan, ilmunya begini. Kita belajar Allah sifat dengan istighna, sifat istighna banyak ini, sampai kita pandai sebut secara detail sifat istighna. Tetapi kita yakin tak tentang istighna Allah? Seorang anak yang kaya kerana ayah dia kaya, dia risau tak tuan-tuan? Dia nak buat apa, dia nak pergi mana? Dia tak risau kerana dia tahu dan dia yakin ayahnya kaya. Dia percaya, dia tahu, dia yakin ayah dia ini seorang ayah yang kaya. Pertama, dia tahu sebab dia tengok harta ayahnya. Ayahnya pakai kereta besar, rumah ayahnya besar, harta ayah dia banyak. Dia tahu, ini ilmunya. Lalu dia yakin dengan si ayah ini tadi. Aku macam mana pun, aku buat apa pun, aku beli apa pun, aku buat apa pun, tak kisah sebab ayah aku kaya. Tuan-tuan, kita tahu Allah bersifat dengan istighna, dan zat yang bersifat dengan sifat istighna itu adalah Allah. Allah ini adalah Rabb kita, Tuhan kita. Tuan-tuan, seorang hamba yang di bawah jagaan zat yang maha kaya, apakah mungkin hamba ini miskin? Tetapi kita cuma tahu Allah kaya, tetapi kita tak percaya dan tidak yakin yang Allah itu kaya. Maka cuma jadi tahu sahaja. Kerana apa tuan-tuan? Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi." Yang melaksanakan segala perkara Allah, bukan kita. Kita ini asbab yang melakukan kerja. Tuan-tuan, pasti ke orang yang ada anggota 7 yang sempurna, dia boleh melakukan salat? Tuan-tuan, apakah pasti orang yang tahu benda tu salah, dia boleh meninggalkan benda salah? Kenapa orang yang tahu benda yang dia buat tu salah, tetapi dia masih buat? Kenapa orang yang ada 7 anggota cukup, dia tak boleh melakukan ibadat? Rupanya, apabila Allah tidak menghendaki hambanya untuk jadi hamba yang baik, kita tidak boleh suluh dan tengok daripada sudut harta dunia. Kerana apa yang disebut oleh Nabi SAW, dunia ini diberikan oleh Allah kepada hambanya yang Allah benci dan hambanya yang Allah sayang. Orang kafir Allah bagi dunia, tuan-tuan, hebat mereka. Kalau tengok, manusia yang terkaya di dunia adalah di kalangan orang kafir. Tetapi Allah tidak bagi mereka keberkatan, ketenangan. Allah tidak beri kepada mereka iman. Tetapi dunia yang Allah berikan kepada kita, kepada orang mukmin, lalu menjadi asbab dunia itu menjadi asbab untuk dia masuk dalam syurga Allah. Tidak seperti mana orang kafir. Dunia yang Allah kurniakan kepada dia menjadi asbab untuk dia masuk dalam neraka Allah. Apa yang disebut oleh Nabi, wa ra'sul yakin taqwa, dan kepala yakin itu, kata Nabi, taqwa wa ridha bi takdirillah.
dan redha dengan takdir Allah. Ini kepala yakin. Nabi cakap, orang yang benar-benar yakin sahaja yang boleh takut dengan Allah. Allah bagi dia umur, masa yang ada, ya Allah, kalau aku tak boleh solat sunat badiah isyak malam ni, aku tak tahu umur aku boleh tak, aku boleh tak dapat besok, ataupun kau matikan aku malam ni. Mungkin besok aku tak jumpa lagi fardu isyak, ya Allah. Orang yang bekerja, besok tak boleh pergi kerja, habis cerita hidup, dia tak bawa kepada cerita mati. Tuan-tuan, itu kalau kerja kita bagus. Kalau dulu zaman kita bekerja, kita ada tipu sana, tipu sini, khianat sana, khianat sini. Saya selalu cakap bila saya mengajar di pejabat-pejabat, kadang-kadang kita tak sakit, tetapi kita ambil cuti MC sebab cuti kita dah habis. Lalu kita beli MC di klinik. Apakah hasil usaha daripada penipuan? Maka gaji ini halal. Kita belajar, kalau kita pergi cari pada fiqah dia, kita cari biawak. Belah sini biawak juga. Bewak gitu tak? Bewak. Saya kena belajar bahasa Terengganu sikit, tuan-tuan. Lalu kita jual biawak ni, tuan-tuan. Duit ni kita boleh makan tak? Kita kata tak boleh. Sebab biawak ni binatang yang tidak halal dimakan. Hasil usaha yang haram, maka duit ni pun haram. Semasa kita bertugas dulu, kita menipu beberapa tahun. Apakah tidak ada daripada hasil yang haram? Dan hasil itu penipuan kita dengan orang, bukan dengan Allah. Dan pada ketika majikan kita tidak menghalalkan apa yang kita buat, apakah kita boleh masuk syurga? Itu baru cerita MC, tuan-tuan, belum cerita OT. Kita OT 4 jam, tetapi kita claim 7 jam. Itu belum lagi, saya minta maaf, tuan-tuan, belum lagi pekerja badan kerajaan. Dulu kalau badan kerajaan, dia ada claim my list, tuan-tuan. Kalau dia nak pindah, dia ada claim my list. Ketika kita pindah, betul ke claim yang kita buat? Ataupun kita claim lebih? Ni dosa dengan Allah ataupun dosa dengan orang? Apakah perkara ini Allah nak biar saja, tuan-tuan? Ataupun telah dihalalkan oleh Allah? Ataupun dia menjadi kesalahan? Dan besok kita di padang mahsyar, semua orang ini akan dakwa kita. Apakah kita boleh duduk diam dengan kita semayang saja? Dosa dengan Allah mudah, tetapi dosa dengan orang, selagi orang ini tidak halalkan apa yang kita buat, kita masih lagi, nama kita tidak terpadam di pintu-pintu neraka Allah. Ini kenyataannya, tuan-tuan, kita tak boleh elak. Kita tak boleh lari daripada kenyataan dan dosa ini. Sebab itu orang yang benar-benar takut kepada Allah, dengan dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar, serta Maha mengetahui apa yang dia buat, dia sentiasa akan resah, tuan-tuan. Resah, ya Allah,
Macam mana aku nak minta ampun ya Allah akan kesilapan yang aku buat dulu-dulu? Macam mana ya Allah, macam mana ya Allah, bagilah aku jalan keluar yang terbaik. Ini ketakutan orang mukmin. Dia sentiasa melihat kesilapannya. Satu hari orang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, siapa orang baik?" Aisyah kata, orang yang selalu melihat kesilapannya. Siapa orang paling jahat? Aisyah kata, orang yang sering melihat kebaikannya. Tuan-tuan yang terakhir, apakah alamat orang yang beriman? Maka mereka ini wanarda biqada'i, maka redha dengan qada Allah. Apa yang berlaku atasnya, mereka redha dengan Allah. Tuan-tuan, nak dapat redha dengan takdir Allah ini, apa yang disebut oleh Nabi adalah adanya keyakinan. Kerana orang yang yakin inilah orang yang boleh redha dengan takdir dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika mana seseorang yang tidak boleh yakin dengan Allah yang bersifat irada, qudrah, maka mereka tidak boleh yakin dengan perjalanan takdir ini. Lepas itu zaman ini tuan-tuan, kita melihat ramai orang merungut. Kenapa kita melihat zaman ini zaman orang merungut dengan kehidupan dunia, tidak seperti mana dahulu? Walhal dahulu orang lebih susah tuan-tuan. Sekarang kalau kita nak lihat masyarakat berkereta buruk susah. Kita lihat sekarang masyarakat rata-rata semuanya berkereta baru. Rumah mereka ada peti air, mesin basuh dan kemudahan yang cukup besar. Tidak semacam kehidupan kita semasa kecil. Kita masih basuh baju dengan tangan sendiri, masih masak menggunakan dapur kayu. Kita rasa lalui kesusahan ini. Tetapi kita tidak pernah merungut yang ni susah. Tak. Kita redha. Rupanya apabila semakin ramai manusia ini merungut, inilah yang diberitahu oleh Rasulullah, apabila zaman ini mula berakhir, maka ramailah fuqara yang tidak redha dengan takdir, dengan kehidupannya. Rupanya perkara yang berlaku di sekeliling kita menunjukkan bahawasanya alam ini mula hendak dihapuskan oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tak mampu. Tapi macam mana kita nak buat? Kita dah usaha tuan-tuan. Kita usaha kuat jatuh, usaha kuat jatuh. Rupanya kita terlupa tentang satu kalimah yang selalu kita baca. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya ya Allah, tak ada kekuatan ya Allah, aku nak buat baik dan tinggal jahat, melainkan dengan pertolongan Kau. Tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu zikir yang mana Rasulullah pesan. Kalau kita nak dapat kemudahan, nak selesai urusan agama dunia kita, mudah aja tuan-tuan. Mudah aja. Kami di madrasah tuan-tuan, tiap-tiap lepas semayang kami baca tak banyak pun, 11 kali. Saya pelajar, sebab itu tuan-tuan, kalau orang nak masuk madrasah saya tak bagi. Ustaz, jarang orang tak bagi masuk madrasah, tapi Ustaz tak bagi masuk, kenapa? Sebab madrasah saya bukan madrasah yang terbaik.
Masih banyak yang baik. Kalau nak jadi alim, bukan di madrasah saya. Tapi kalau sama-sama nak jadi orang baik, boleh sama-sama dengan saya. Saya bukan tuan guru seperti mana yang disebut oleh tuan imam. Saya orang bodoh tuan-tuan, orang tak ada ilmu. Sebab itu setiap kali apabila orang nak masuk madrasah, saya kata jangan. Tolonglah cari madrasah yang lain yang lebih baik dari madrasah saya. Tapi kalau dah tak jumpa, datanglah ke madrasah kami. Nak jadi alim tak boleh. Nak hafal Quran kami tak ada. Kami ada kelas hafiz hafal Quran. Kami ada kelas alim. Tetapi bukan itu tujuan kami. Kami nak orang yang belajar kitab, dia bukan khatam kitab. Lalu selepas khatam dia kata, saya dah tamat kitab ini, kitab ini, kitab ini. Allah tidak pandang berapa banyak kitab yang kita habiskan. Tetapi Allah akan pandang berapa banyak isi kitab yang telah kita habis amalkan. Allah tak pandang kalau kita hafal 30 juzuk. Tetapi Allah pandang orang yang hafal 30 juzuk, yang beramal dengan 30 juzuk itu. Saya pernah tuan-tuan interview beberapa orang yang telah hafal Quran. Saya tanya, kamu hafal Quran tak? Saya hafal Ustaz. Minta maaf, saya kata. Saya nak tanya, tolong jawab dengan ikhlas, boleh tak? Mereka anak-anak muda. Apakah kalian yang telah hafal Quran ini, kalian tidak ada melakukan couple? Ada makwa tak? Saya tanya. Ada Ustaz. Kamu hafal tak ayat la taqrabu zina? Hafal Ustaz, kami dah ada syahadah. Saya kata, apa yang kamu hafal kamu langgar. Bolehkah kamu selamatkan orang keluar dari neraka masuk syurga walhal kamu masih dalam neraka? Kerana Nabi kata hafizul Quran wa yahmiluha. Saya tanya lagi, kamu tinggal semayang tak? Mereka tunduk dengan saya. Budak umur 21, 22 tuan-tuan. Kami tinggal semayang lagi Ustaz. Tolonglah doa kami dapat kekuatan. Saya kata, jika kamu masih dalam neraka Allah, bagaimana kamu nak selamatkan mak ayah kamu untuk masuk syurga? Kamu tak boleh nak selamatkan diri kamu. Sebab itu Nabi sebut orang yang boleh syafaat keluarganya bukan orang yang hafal 30 juzuk tuan-tuan. Orang yang boleh beramal dengan 30 juzuk. Tuan-tuan jangan terkejut seorang Yahudi hafal 30 juzuk. Pengalaman saya pada tahun 1996, saya bertemu dengan seorang Kristian yang telah membaca kitab hadis Riyadhus Salihin, yang telah habis belajar kitab tafsir Jalalain tuan-tuan. Saya tak reka cerita sebab insan yang telah habis tafsir Jalalain dan habis kitab Riyadhus Salihin ini tuan-tuan bertemu dengan saya, berbincang dengan saya beberapa perkara tentang Islam. Hampir 4 tahun tuan-tuan kami berbincang. Dan saya tak pernah ajak dia masuk Islam tuan-tuan. Dan satu hari dia mesej saya tuan-tuan, dia kata, Ustaz, semoga Allah merahmati kamu. Saya kata, kenapa? Alhamdulillah, saya telah convert kepada Islam. Nangis saya tuan-tuan. Nangis saya. Bila dia cakap macam tu dengan saya, dia kata, Allah merahmati kamu Ustaz. Saya tak pernah ajak dia masuk Islam. Bila dia bercerita, bertanya kepada saya, walhal dia orang yang telah membaca kitab tafsir Jalalain habis 30 juzuk tuan-tuan. Itu yang saya katakan. Apakah pasti kita ada ilmu,
kita dalam jannah, Allah belum. Tuan-tuan, saya bacakan zikir ini, dah 8 suku ni. Pendek dan mudah. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. 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 Tuan-tuan, nampak bendanya ringkas, mudah. Sebenarnya tuan-tuan besar pada sisi Allah. Saya rasa cukup setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir kalam. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab pengurusi MC kita tadi sebelum kuliah, dia ada sebut tentang kutipan madrasah. Saya minta maaf tuan-tuan sebab saya tak minta buat kutipan sebenarnya. Kenapa saya tak minta buat kutipan? Sebab kita minta dengan orang selalu marah. Saya tak nak minta dengan tuan-tuan. Saya biar betulkan apa yang MC bagi tahu tadi. Saya sebenarnya tak ada minta apa-apa duit dengan tuan-tuan, sumbangan untuk madrasah. Tuan-tuan jangan salah faham. Tetapi pada malam ni saya nak minta doa tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doakan kami, Allah permudahkan segala urusan. Dan saya amat berharap tuan-tuan tolong doakan hamba Allah yang telah mewakafkan tanah kepada saya di Kuala Terengganu ini, iaitu di Kampung Gemuruh, Mungkin Mani, bersebelahan dengan Petron yang baru. Sebelah Petron itu adalah madrasah kami, betul-betul tepi jalan. Tuan-tuan tolong doakan hamba Allah yang wakaf ini, Allah barakahkan hidupnya dan keluarganya, dan Allah rezekikan kepada mereka sekeluarga husnul khatimah. Dan tuan-tuan tolong doakan kami supaya Allah bagi pertolongan demi pertolongan. Saya cukup yakin dengan Allah sebab inilah perjalanan kami selama 40 tahun dalam proses membuka madrasah. Tuan-tuan, saya telah maklum dengan tuan-tuan pada seawal saya datang di masjid ini. Saya, madrasah kami tak minta apa-apa yuran pun. Saya tak minta duit makan dengan pelajar saya, tak ada cas sebulan 200, 300, tak ada. Siapa pun dia di kalangan anak orang yang ada duit ke, anak yatim, fakir, saya tak minta. Siapa pun datang, duduk. Kalau nak jadi alim, saya kata cari sekolah lain. Tapi kalau nak cuba jadi hamba yang baik, sama-sama saya, maka boleh duduk dengan saya. Sebab itu, di madrasah kami, kalau orang datang, orang rasa pelik. Kami semayang maghrib, sampai 8 suku baru habis. Semayang, lepas semayang maghrib, sunat maghrib, saya buat dengan para pelajar semua secara jamaah. Sebab pada usul fiqhnya tak salah untuk mendidik perkara yang boleh menyampaikan kepada yang sunat, dia boleh jadi sunat. Ada kaedah fiqh. Saya tak nak bertelagah dengan orang tuan-tuan sebab ada kelulusan pada syaraknya. Kalau ada orang yang berpendapat tak boleh, terpulang. Sebab kami telah bertanya kepada ulama-ulama. Pas semayang maghrib, kami akan bawa semayang hifzil iman ma'al awabin 2 rakaat. Kemudian kami akan baca beberapa wirid,
Antaranya wirid untuk dapat mati husnul khatimah. Ada beberapa puluhan wirid yang kami kena baca. Kemudian kami akan baca zikir yang saya bagi kat tuan-tuan. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Kami ada amalkan berapa aurat untuk mudah dapat ilmu. Allah buka rahmat demi rahmat. Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan? Ya, saya bukan orang kaya. Tapi Allah takdirkan untuk melaksanakan kerja ni. Dan saya pun tak tahu. Seumpama madrasah kami yang baru saya nak buka di Kampung Gemuruh ini tuan-tuan, sebenarnya baru dalam 2 bulan. Dan saya menerimanya, alhamdulillah, dengan usaha dan doa semua orang. Alhamdulillah, kami telah mula buat tapak surau dan telah pun konkret dalam semalam. InsyaAllah tiang surau itu sejumlah 90 tiang. Tentu tuan-tuan boleh bayangkan macam mana 90 tiang saya buat surau tinggi tuan-tuan, yang mana perlu naik tangga sejumlah 11 anak tangga. Itu mengikut kaedah ilmu saya lah tuan-tuan. Dan surau itu luasnya 10,000 kaki persegi. Jadi tuan-tuan tolong doa, Allah mudahkan semua benda. Saya tak nak harta tuan-tuan, tapi saya nak doa tuan-tuan. Kerana kalau saya tak minta dengan Allah, Allah marah saya. Kenapa kau tak minta dengan aku? Aku zat yang maha kaya. Aku lebih kaya daripada makhluk-makhlukku. Kenapa kau tak minta dengan aku? Kenapa kau masih menagih minta dengan makhlukku yang tak kaya pun? Tuan-tuan, saya minta maaf. Tuan-tuan jangan keliru dengan apa yang disebut tadi. Bukan dari saya. Dan insya-Allah mudah-mudahan madrasah yang kami nak buka ini diselesaikan oleh Allah. Saya berdoa dengan Allah tahun akhir 2022 kami telah menyiapkan ke seluruh bangunan-bangunan yang telah kami rancang. Dan insya-Allah selepas beberapa bulan daripada siap seluruh bangunan itu, kami akan beroperasi insya-Allah. Dan tuan-tuan tolong doa, jikalah Allah takdirkan dan Allah berikan ketentuan kepada saya yang baik, kami akan menguruskan 3 madrasah, iaitu 1 di Kuala Terengganu, 2 madrasah di Selangor, iaitu 1 madrasah laki-laki dan 1 madrasah perempuan. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah selamatkan saya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak doa aja. Doa orang lama-lama ni makbul. Doa saya tak makbul sebab saya dosa banyak, sebab saya memikul amanah Allah. Orang yang sedang pikul amanah Allah, dia mudah masuk neraka. Kaki saya sebelah dalam neraka Allah. Tuan-tuan tolong tarik dengan doa tuan-tuan Saya minta sangat, minta tolong doa. Saya tak minta tolong harta tuan-tuan, tapi saya minta doa. Ya Allah, dia ni saudari Islam aku dan aku tak kenal dia pun, ya Allah. Ya Allah, dia tengah buat satu perkara untuk membimbing ummah. Tolonglah, dia nak tolong orang lain. Kau tolonglah dia, ya Allah, sebab dia nak tolong orang lain. Tuan-tuan, sebab itu saya buat semua perkara. Saya tak minta apa-apa duit daripada keluarga. Walaupun program-program yang saya buat camp cuti sekolah setiap tahun. Melainkan pada waktu Covid ini 2 tahun saya tak buat tuan-tuan. Orang semua tanya, Ustaz tak buat lagi ke? InsyaAllah saya buat program cuti sekolah ini tuan-tuan. Hampir dah 13 tahun saya buat sebelum daripada wabak Covid ini. Alhamdulillah penyertaan seluruh Malaysia hampir 600 orang, 700 orang dalam masa 2 minggu. Saya tak minta 1 sen pun. Ada orang yang betul-betul susah. Tuan-tuan kalau duduk tempat saya, tuan-tuan akan jumpa orang-orang ini yang datang bawa tabung tuan-tuan. Saya bila cerita ni saya akan nangis. Dia hantar anak kat saya 3 orang tuan-tuan, dia bawa tabung. Tabung shilling tu tuan-tuan.
tabung shilling, datang jumpa saya, Ustaz, ni anak saya Ustaz, 3 orang. Saya tak ada duit Ustaz, tapi ni tabung saya, tabung shilling saya Ustaz. Ustaz ambil lah. Saya cakap ni kakak ambil tabung ni, kakak balik dan kakak buat beli beras. Kakak buat belilah apa. Saya kalau saya nak cari duit bukan dengan jalan agama kak. Banyak saya boleh jadi kontraktor. Saya ada kemahiran tu tuan-tuan. Saya boleh jadi kontraktor, saya boleh jadi trainer. Saya memang ada kemahiran dunia. Kalau saya nak cari duit bukan dengan jalan ini. Tetapi saya rasakan bila saya bersama Allah saya tenang tuan-tuan. Bila saya buat kerja ni saya tenang. Saya jumpa orang macam-macam tuan-tuan. Macam-macam saya jumpa orang. Bila saya jumpa tu saya kadang-kadang saya teringat balik golongan-golongan ini datang jumpa saya, nangis saya tuan-tuan. Ada seorang ayah daripada Johor datang. Naik kereta api tuan-tuan, hantar anak dia camp cuti sekolah. Datang jumpa saya, berusaha tuan-tuan. Kata Ustaz, saya lama teringin nak anak saya duduk program macam ni. Jadi saya pergi mana-mana semua kena bayar Ustaz. Seminggu 400, kurang-kurang kena bayar 150. Saya anak saya ramai Ustaz. Jadi saya jumpa Ustaz, Ustaz tak minta apa-apa, saya syukur dengan Allah. Kata, anak saya dapat duduk majlis ini. Alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah. Saya tanya dia tuan-tuan, saya tanya, abang kat poket ada berapa ringgit? Minta maaf bang, saya kata, abang nak balik dan hantar anak dia kereta api. Abang ada duit berapa ringgit? Dia keluarkan duit dia tuan-tuan, 25 ringgit tuan-tuan. Saya pun ambil dalam poket saya, bang, abang ambil 100 ni, abang balik lah. Dan abang jangan risau tentang anak abang, saya kata. InsyaAllah Allah jaga. Beginilah keadaannya tuan-tuan akhir zaman. Orang nak dapat agama, nak dapat baik susah. Kalau tak ada duit, orang tak boleh dapat Islam. Kalau tak ada duit, anak-anak jauh dengan Allah. Itu bila benda ni saya nampak. Hampir 40 tahun saya dan ayah saya buka madrasah dan kami nampak benda ni. Lepas itu dia pesan dengan saya semasa hidupnya, Zam, besok kalau abah tak ada, tolonglah, dia kata. Janganlah kau buat kerana dunia, minta duit orang. Tolonglah orang, dia kata. Kau yakinlah dengan Allah. Sebab Allah dah janji macam tu, kalau kau tolong orang, Allah akan tolong kau. Saya percaya tuan-tuan, madrasah saya 40 tahun, madrasah saya yang saya buka sendiri 20 tahun. Alhamdulillah, masa pandemik 2 tahun, madrasah saya tak tutup dan masih ada pelajar yang belajar dengan saya. Walaupun seluruh tahfiz-tahfiz, sekolah-sekolah semua balik, alhamdulillah, sekolah kami tidak diarahkan balik oleh Majlis Agama Islam Selangor. Mereka tahu kami ada pelajar. Mereka tak arahkan balik. Alhamdulillah, alhamdulillah kami makan cukup tiap-tiap hari. Sampaikan sumbangan orang ramai. Saya tak ada, kalau tuan-tuan kenal saya bukan jenis orang yang suka upload di Facebook. Tolonglah kami ni, tolong tak ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam media masa saya. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah tunjukkan kebesarannya. Allah tunjukkan kebesaran tuan-tuan. Di masjid ini saya share dengan tuan-tuan. Sumbangan orang ramai ikan tuan-tuan, bukan 2-3 kilo mereka hantar. Mereka hantar bertan-tan tuan-tuan. Sehingga kan saya agihkan kepada masyarakat di sekeliling. Tuan-tuan, ketika 4x4 kami sampai di rumah-rumah PPRT, mereka seolah-olah gembira sangat tuan-tuan. Mereka telah beratur. Kami tak bagi tahu pun. Kami penuhkan 4x4 kami dengan ikan, beras dan sebagainya. Orang-orang susah ni tuan-tuan ni beratur, tuan-tuan beratur. Dia dah tahu dah kami akan datang. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya cakap dengan jamaah saya, lihatlah besok di Yaumul Mahsyar,
beginilah kegembiraannya bila kita mendapat pertolongan daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lebih rasa gembira seperti mana kita telah menggembirakan mereka yang kamu sedang tengok ini. Itulah yang saya ajar anak-anak saya, ajar pelajar saya, supaya mereka merasai dan mengetahui ilmu yang kita ajar, lalu kamu rasakan sendiri kemanisan ilmu itu. InsyaAllah Allah akan bersama kita, insyaAllah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang lemah dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kejahatan. Tolonglah kami, ya Allah. Ya Allah, pada zaman yang akhir ini, ya Allah, fitnah ini berada di sekeliling kami, depan kami, belakang kami, atas, bawah, kiri dan kanan. Selamatkan kami daripada segala fitnah ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dan beri kekuatan atas kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami tak kuat untuk mempertahankan iman dan Islam kami di atas segala cabaran hidup ini, ya Allah. Segala kecabaran-cabaran yang kami lalui, Kau tolong kuatkan iman dan Islam kami, ya Allah, sehingga kami dapat rasa kemanisan iman dan kemanisan Islam seperti mana sahabat-sahabat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang kami buat dalam hidup kami, ya Allah, dia menjadi asbab atas kami untuk kami boleh duduk dalam syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami tahu kami tak layak untuk masuk dalam syurga Engkau, tapi kami minta dengan rahmat-Mu, pilihlah kami semua, ya Allah. Ya Allah, semua orang yang hadir pada malam ini, jika ada yang sakit, tolonglah sihatkan mereka semua, ya Allah. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang ada masalah yang masih belum selesai, tolonglah selesaikanlah, ya Allah. Ya Allah, tolonglah dan tolonglah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah selesaikan wabak penyakit yang telah Kau berikan kepada kami dalam negara kami ini, ya Allah. Angkatlah, ya Allah. Ya Allah, kami mengakulah, ya Allah, sebenarnya kami tak kuat dalam menghadapi wabak ini, ya Allah. Dah 2 tahun, ya Allah. Ya Allah, dah 2 tahun, ya Allah. Ya Allah, tolonglah angkat. Tolonglah angkat, ya Allah. Ya Allah, kami tahu Kau berikan wabak ini disebabkan salah kami dan dosa kami. Ya Allah, kami minta maaf. Kami minta ampun, ya Allah, atas segala salah kami dan dosa kami. Tolonglah angkat wabak ini, ya Allah. Kasihanlah kat kami, ya Allah. Ada sebahagian dari kami Kau cabut mak kami, Kau ambil mak kami dan ayah kami, ya Allah. Dan kami menjadi anak yatim piatu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Sihatkan kami, afiatkan kami, selamatkan kami daripada wabak COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, dengan Kau angkat wabak COVID-19 ni, ya Allah, Kau jatuhkanlah dan Kau kurniakan atas kami rahmat, hidayat dan taufik-Mu atas kami dan atas orang yang berada di muka bumi negara ini, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.